Kalau kena apply ilmu yang saya ajar tadi, aku ni berada di mana? Aku termasuk golongan Ustaz Hashim cakap tadi atau tidak? Sebab kes macam ini ialah siapa yang makan cili terasa pada dia. Tapi kita mesti mendedahkan perangai-perangai macam ini. Saya bagi tazkirah kepada menantu saya. Kepada anak-anak menantu saya lah. Dia kata, bapa benda-benda gini macam mana kita nak tahu hati dia? Kita tak tahu waktu. Dia cakap-cakap benda-benda bab iman. Dia tanya saya. Saya kata, bapa kena cakap tentang ciri iman begini, ciri munafik begini, ciri orang tak percaya pada iman begini. Tetapi bapa tak boleh pinpoint di kalangan siapa yang tak beriman. Kita tak tahu. Dia lah kena apply kepada diri dia sejauh mana dia berada di atas tanda iman yang bapa cakap tadi. Itu tujuannya. Ya tak? Dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau tuduh orang tu murtad cukup payah nak dibuktikan. Kita tanya pihak pejabat agama, mengapa tuduhannya tak main kepada khaluatnya? Yang lain payah. Ajaran sesat pun payah. Kita payah kalau kita panggil dia ajaran sesat. Pergi ke mahkamah, dia tak mengaku pun. Dia ajar yang betul-betul yang kita percaya tu, ada sunnah jemaah. Dia tak mengaku apa yang mengajar sana tu. Jadi nak buat macam mana? Hatinya tak tahu. Jadi khaluat boleh, sebab khaluat mudah ya. Laki-laki yang bukan mahram dia bersama dengan perempuan dalam keadaan mencurigakan di tempat sunyi, kes itu terbukti dan kata no pun tak boleh. Sebab betul macam tu, berkunci pula. Habis hatinya baik dia sedang bertahajud ke, dia sedang betul-betul berzikir, kita tak kira. Tetap dia boleh sabit berkhaluat. Maka tuduhan ditumpukan kepada khaluat dia. Itu punca. Kemudian ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Orang-orang macam ni telah membeli kesesatan dengan menjual petunjuk. Maknanya dia pilih yang sesat, buang yang petunjuk. Tetapi perniagaan mereka seumpama itu tidak untung apa-apa pun, dan mereka tidak mendapat petunjuk daripada Allah. Itu direct translation. Tafsiran ringkas. Orang-orang macam ini sanggup menukar kesesatan dengan menukar petunjuk dengan kesesatan. Mereka lebih memilih kekufuran dengan kesesatan, dan mereka tak nak mendapat hidayah dengan sikap berpura-pura. Tetapi pun perniagaan macam itu, Tuhan sebut sikap mereka yang suka tukar-tukar gitu macam mereka berniaga. Perniagaan semacam itu tidak menguntungkan apa pada mereka. Yang sebenarnya mereka menjadi pengikut kepada orang yang kafir, dan dia memusnahkan keimanan mereka. Dan mereka ini tidak mendapat petunjuk kepada yang benar dan kepada kebenaran. Dan penjualan pembelian mereka, iaitu mereka menjual keimanan dengan membeli kekufuran, sikap yang berpura-pura macam itu, tidak menguntungkan mereka apa-apa. Jadi saya rasa setakat itu. Ada sikit lagi, saya bagi satu contoh je. Dia sebenarnya dia sampai kepada ayat 20 tu, tapi tak sempat dah malam ni. Saya berhenti. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perbandingan mereka ini, waktu orang munafik ini, seperti orang-orang yang menyalakan api. Apabila api itu menyala di keliling mereka, cerahlah mereka sikit. Tapi apabila Allah memadamkan api itu, mereka tinggal dalam keadaan tumbang ambing, tak tentu. Dan mereka tak nampak sebab api itu terpadam. Saya mula baca perbandingan Tuhan bagi begini, saya payah nak faham mula. Saya tengok tafsirnya gini ya. Tafsiran kepada perbandingan Tuhan ini. Contoh orang munafik ni, perbandingannya di dalam mereka menzahirkan Islam mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Yang boleh dia gunakan waktu api itu menyala, cerahlah di sekelilingnya. Dia bolehlah jalan sikit waktu dalam gelap. Apabila cahaya itu ada, dia boleh jalan sikit. Tetapi bila terpadam saja, tengah tidur kat situ. Jadi sikap mereka ini, kejap-kejap okey, kejap-kejap tak okey, maka Tuhan tinggalkan mereka terus berada dalam keadaan kesesatan begitu, dengan berpura-pura begitu. Dan mereka terus tak sedar yang sikap mereka itu membawa kemusnahan kepada diri mereka sendiri, sebab mereka tidak nampak kepada kebenaran. Itu dia kata la yubsiru situ. Mereka tak nampak kebenaran sebab kadang-kadang cerah, kadang-kadang macam okey, balik-balik tak okey balik. Macam orang yang report suaminya tak elok lah, pergi depan qadi tidak bersumpah nak apa, balik-balik dia baiklah, dalam setahun tu berubah balik, pergi report balik, lepas tu datang perangai tu balik, sebab dia tak berubah. Jadi akhir-akhirnya rumah tangga tu terpaksa dibubarkan. Dah tak nak lagi dah.
Jadi orang munafik pun macam itulah keadaannya. Sebab dia sampai ke habis, dia tidak mendapat kebenaran, tak dapat cahaya petunjuk. Sebab kepura-puraan mereka itu, dia memilih itulah cara yang dia nak, dia kata, atau dia tak sebut dengan mulut, seolah-olah sikap yang dia buat itu sikap yang betul pada dia. Macam setengah orang yang menganut pahaman-pahaman tertentu, dia kata sekarang ni kalau kita tak pandai menipu, tak boleh hidup. Maka dia jadikan penipuan tu satu kerjaya dia. Sebab dia kata aku tak pandai menipu, tak boleh hidup. Dia cakap dengan penuh keyakinan. Maka apa benda pun dia nak tak boleh. Keadaan-keadaan macam ni kita nak justify dia, dan kita nak convince dia supaya jangan menipu payah. Sebab dia anggap tak menipu tak boleh hidup. Dengan ayatnya, tak menipu tak boleh hidup. Jadi dia guna bahasa-bahasa macam itu. Dia nak justify, mengatakan perbuatan dia betul. Bila betul, orang nak yakinkan dia pun tak boleh. Akhirnya dia berkekalan begitu sampailah ke akhir hayat. Jadi saya berhenti setakat itu dulu, tuan-tuan sekalian. Untuk malam ini, cuma gini waktu-waktu akan datang saya ambil ayat ini semata-mata nak mengatakan dalam masyarakat kita ni, manusia ni ada 3 golongan utama. Golongan mukmin, cuma di bawah mukmin itu banyak yang bertakwa, yang buat baik apa semua, tapi induknya mukmin. Dia tak sebut muslim ya. Sebab muslim ni mengucap saja boleh tentu hatinya percaya. Ya tak? Dia sebut mukmin sekali dengan mengucap sampai ke hati. Sebab dia sebut mukmin, Tuhan sebut dengan bijaksana. Kalau muslim saja, orang munafik pun muslim. Itu yang pertama. Golongan kedua, kafir. Itu tak payah saya ulaskan lagi apa-apa. Clear. Kafir laknat ke, kafir harbi ke, kafir apa tak kira. Asalkan kafir. Tapi yang ketiga tidak ulas dengan baik, munafik. Dengan dalam. Sebab orang itu bersama-sama dengan kita. Dia berada dalam masyarakat Islam. Kalau orang munafik ni berada dalam masyarakat kafir, dia tak ada masalah apa-apa. Sebab dia memang dah macam itu. Bahkan dia lebih dahsyat pada orang kafir. Berada di neraka yang paling bawah. Tapi sebab dia berada bersama-sama dengan kita, maka ayat Quran begitu memperingatkan kita tentang hal ini. Dan saya bandingkan tadi, itulah keadaan kita sekarang. Sebab kita hanya memperbaiki prasarana, physical development, bangunan cantik, kereta cantik, sekolah cantik dan sebagainya. Tapi kita tidak memperelokkan orang. Kita tidak memperelokkan orangnya, maka lahirlah banyak manusia-manusia munafik walaupun berpangkat, berkedudukan dan menjadi pemusnah kepada bangsa dan negara sendiri. Itu ucapan saya. Dan maaf salah silap. Itu daripada saya. Sebab kita membaca tafsir ini untuk dapat hidayah dan petunjuk daripada dia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.